السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat keampunan daripada Allah dan sentiasa dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah anjuran agama supaya kita sentiasa segera, sentiasa cepat dalam beribadat, dalam melakukan amal kebaikan. Tetapi kita dilarang tergesa-gesa. Agama mengajar kepada kita untuk bersikap tenang. Pada masa yang sama, agama melarang kita daripada mempunyai sifat malas. Jadi pada malam ni kita akan belajar berkenaan dengan 4 sifat ini. 2 diperintahkan, manakala 2 lagi dilarang. Kita perlu tahu bagaimana untuk bersikap dengan sikap yang betul. Tidak mahu ada di antara kita ini yang keliru. Kita sangka bahawa kita tenang, tapi sebenarnya itu bukan tenang. Itu adalah pemalas. Relax, kan? Buat benda semua tu take for granted. Ambil mudah, tak ambil kisah, sambil lewa. Kita sangka itu sakinah, kan? Kita sangka itu, oh ini adalah contoh seorang yang tenang. Kita tidak mahu berlaku kekeliruan seperti itu. Samalah juga kita dilarang oleh agama daripada tergesa-gesa, gopoh. Tapi pada masa yang sama kita memang diperintahkan supaya sentiasa cepat dan segera dalam melakukan ibadah, dalam kita melakukan amal kebaikan. Maka ini antara perkara yang kita akan pelajari pada malam ini. Kita mulakan dengan hadis yang terkandung dalam Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Nabi kata orang yang beriman, yang qawi, yang kuat, dia lebih baik dan dia lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maknanya Allah kasih dua-dua ni. Dua-dua ni baik, dua-dua ni mukmin. Tapi antara dua-dua yang dikasihi oleh Allah, Allah Taala lebih kasih kepada mukmin yang kuat. Antara dua yang baik ini, mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah, dua-duanya baik. Tapi mana yang lebih baik? Mukmin yang qawi, mukmin yang kuat. Bukan kata Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala murka. Tidak. Dua-dua baik. Tapi yang kuat itu lebih baik. Mukmin yang lemah juga dikasihi oleh Allah. Tapi yang kuat itu lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ni. Sebab itu Nabi sebut wa fi kullin khair. Tapi setiap mukmin tu khair, dia baik. Bukan kata tak baik, dia baik. Maka ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah kamu bersemangat pada setiap perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat benda yang ada faedah, buat benda yang membawa kebaikan, buat benda perkara yang ada maslahah. Nabi suruh kita semangat. Kena semangat. Buat apa pun, yang penting benda tu benda yang ada faedah, yang ada manfaat. Jangan buat benda tu lebih kurang, cincai, rasa lesu, rasa tak apalah, asal buat. Bukan begitu. Tapi Nabi mengajar kepada kita supaya sentiasa semangat. Jadi ustaz kena semangat. Jadi AJK masjid kena semangat. Kita pegang NGO kena semangat. Kita nak sebarkan dakwah kena semangat. Kita nak tolong orang kena semangat. Setiap benda yang ada faedah kita kena ada semangat. Lepas tu Nabi kata wasta'in billah wala ta'jaz. Mintalah bantuan, pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala dan jangan malas. Nabi sebut jelas, jangan malas. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sekarang soalan. Apa dia contoh yang mana kita kalau buat benda baik, benda yang ada maslahah, yang ada faedah, kita kena segerakan, jangan lambat-lambat. Apa dia contoh? Nombor satu, contohnya kahwin. Kahwin benda yang ada manfaat. Banyak faedah dia. Bukan sahaja sebagai pasangan kepada kita. Bukan sahaja sebagai cara untuk kita mengawal syahwah supaya tidak melakukan benda yang haram. Bukan sahaja sebagai cara supaya kita menggunakan syahwah dengan cara yang diredai oleh Allah. Malah dengan kita berkahwin, kita akan ada keturunan. Kita akan ada zuriat. Yang mana bila kita tua nanti, ada anak yang akan tolong kita. Ada anak yang akan bantu keuangan kita. Kita sakit demam, ada anak yang tolong ambil berat tentang keadaan kita. Jadi perkahwinan itu benda yang baik. Benda yang banyak faedah. Maka perkahwinan termasuk amal kebaikan yang agama ajar kepada kita supaya segeralah berkahwin. Orang yang sengaja melengah-lengahkan perkahwinan tanpa sebab, maka dia terkeluar daripada perkara ini. Setiap orang yang baik, dia kena segerakan perkahwinan. Samalah juga tuan-tuan. Malam ni kita datang masjid.
datang solat berjemaah, kita datang ke masjid untuk i'tikaf, kita datang masjid untuk belajar, untuk mengaji, maka hendaklah kita bersegera datang ke masjid. Jangan jadi orang yang sentiasa lambat datang masjid. Sebut masjid, sentiasa lambat. Ustaz yang mengajar, tak adalah ustaz ni memang selalu lambat ustaz ni. Ada tak dekat Sungai Ara ni? Kalau sebut ustaz ni, tahu dah mesti lambat punya. Tak mau. Hak tak sengaja tak apa, kita faham kadang-kadang sibuklah dengan trafik dan sebagainya. Tapi hak perangai memang suka lambat. Walaupun dia penceramah, dia tok guru, dia ustaz, tak boleh. Dia kena segera datang. Supaya orang tidak ternanti-nanti, orang tidak tertunggu-tunggu, buang masa, sampai setengah jam buang masa. Sampai masuk isyak buang masa. Tak mau. Sama dengan kita orang mengaji. Datang-datang kuliah dah separuh. Datang-datang dah ujung. Datang-datang dah masbuk. Terlepas takbiratul ihram. Selalu macam tu. Sekali-sekala kita kata tak apa, tak sengaja. Tapi kalau itulah perangai kita, maka kita terkeluar daripada anjuran ini. Kena sentiasa segera. Ini antara perintah agama. Sedekah. Kita antara orang yang awal dalam bersedekah. Dengar sahaja ada nak kena tolong orang tu, nak kena tolong ada orang kemalangan, nak kena tolong ada orang banjir dan sebagainya, kita antara orang yang awal dalam menyampaikan bantuan. Ini antara perkara yang diajarkan oleh agama kepada kita. Malah tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci kepada orang yang mana bila dia buat baik, dia sentiasa lambat. Bukan kata dia tak buat baik, dia buat baik, tapi dia selalu ke belakang. Selalu tertinggal. Selalu lambat, lewat. Nabi tak suka orang hak macam ni. Kita kalau boleh tuan-tuan, sebut apa sahaja benda baik, nama kita antara orang yang terawal. Dengar kata jiran kita nak pindah rumah, kitalah antara orang yang awal sampai tempat nak punggah barang. Kita dengar kata ada kawan kita nak minta tolong apa-apa, kita antara orang yang terawal yang telefon dia tanya apa bantuan yang dia perlukan. Pantang dengar ada orang buka tabung, kita antara orang yang terawal, wang, duit kita terawal masuk dalam tabung. Maka orang yang sentiasa lambat dalam melakukan kebaikan, dia termasuk di kalangan manusia yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan gambaran macam mana orang ni tidak disukai, sehingga mereka diancam nikmat kepada mereka akan dilambatkan. Sesuai dengan perangai dia yang suka lambat dalam melakukan kebaikan. Bila kita buat baik, kita lambat, maka antara ancaman yang boleh berlaku kepada kita, na'udzubillah, antaranya ialah nikmat lambat sampai kepada kita. Kita tak mau, tuan-tuan. Kita nikmat ni kita nak cepat sampai dekat kita. Nikmat ni macam-macam. Nikmat bahagia keluarga kita, kita nak cepat kita dapat. Nikmat kesihatan, sembuh daripada penyakit, kita nak cepat kita dapat. Nikmat keuangan, duit yang banyak, harta yang banyak, kita nak cepat kita dapat. Nikmat naik pangkat dan sebagainya, kita nak cepat, tuan-tuan. Kita tak mau lambat. Maka hendaklah kita segerakan dalam melakukan amal soleh untuk mengelak daripada nikmat itu lambat sampai kepada kita. Antara ancaman itu, tuan-tuan sekalian, ialah sebagaimana yang disebut dalam Sahih Muslim. Hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Dia kata, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum
taqaddamu wa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yukhirahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nampak, Nabi nampak apa tuan-tuan? Nabi tengok ada di kalangan sahabat-sahabat baginda yang lambat semayang. Rupa-rupanya tuan-tuan, lambat semayang ni bukan sahaja kita, tapi dia pernah berlaku pada zaman Nabi. Sehingga mendapat teguran daripada Nabi. Bab semayang lambat. Tak kata dekat masyarakat kita tuan-tuan, dalam rumah kita pun, anak-anak kita hak ramai-ramai tu ada je seorang dua. Hak lain okey, tapi ada seorang dua anak kita ni hak jenis nakal sikit. Kalau bab semayang, dialah paling lambat. Nak kena suruh ambil air semayang, kita nak kena tunggu dia. Biasalah dalam keluarga ni tuan-tuan, bukan semuanya okey. Ada je hak nakal sikit dan sebagainya. Jadi di kalangan pada zaman Nabi pun ada sahabat Nabi hak lagu tu. Nabi tengok ada di kalangan sahabat Nabi kalau semayang lambat. Sehingga mendapat perhatian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi tengok ada sahabat Nabi datang semayang di masjid lambat, faqala lahum, Nabi kata apa kepada mereka ini tuan-tuan? Nabi kata, taqaddamu, Nabi kata, wa'tammu bi. Nabi kata, kena cepat. Kena cepat, bisur'ah. Kena bersegera untuk semayang. Nabi tegur sahabat Nabi. Kita pun lagu tu tuan-tuan. Kita nampak ada anak kita, kalau bab semayang Jumaat, lambat keluar rumah. Kalau bab semayang kat rumah pun, lambat ambil air semayang. Kena nasihat. Kena tegur. Jangan kita biar anak kita biar dengan perangai dia suka lambat semayang. Jangan. Kena tegur. Kena nasihat. Hatta kalau pasangan kita sekalipun, suami kita, isteri kita, kita nampak kalau bab semayang selalu lambat, kita kena tegur, kena nasihat elok-elok, bagi tahu dengan cara yang baik. Tak boleh. Semayang kena cepat. Nabi kata apa? Nabi kata kena cepat. Kamu kena cepat, kena segera untuk semayang. Dan sempurnakan solat. Nabi kata, wa'tammu bi. Kena semayang sekali dengan aku, Nabi kata. Makna Nabi suruh jadi muafiq, jangan masbuk. Jangan masbuk, kena muafiq. Semayang kena muafiq. Jangan masbuk, jangan lambat. Lepas tu Nabi kata, sehingga orang-orang yang datang selepas kamu juga sempurna, menyempurnakan sembahyang dia. Lepas tu Nabi kata apa? La yazalu qaumun yata'akhkharun. Nabi kata orang hak sentiasa lambat untuk semayang ni, siapa yang selalu lambat untuk semayang, Nabi kata sungguh Allah Ta'ala akan lewatkan, akhirkan dia masuk syurga. Nikmat tuan-tuan, tak ada nikmat hak lain lebih besar, lebih hebat daripada syurga. Syurga Allah tidak ada tandingan. Ada di kalangan kita pun duduk hotel. Sebutlah 5 stars, 7 stars dan sebagainya. Di Dubai itu macam-macam hotel yang mewah-mewah. Di Eropah dan di Switzerland dan sebagainya. Banyak hotel-hotel mewah. Tidak ada tandingan. Cruise, kapal apa ni, mewah yang berlayar tengah laut, yang golongan raja jutawan berlayar di dalamnya, tak boleh menandingi syurga Allah Ta'ala. Maka syurga yang paling hebat, yakni nikmat yang paling hebat, yakni syurga Allah, Nabi kata sungguh Allah Ta'ala akan bagi dia akhir, lewat.
Sebab apa? Sebab dia lewat, sentiasa lambat dalam mengerjakan kebaikan seperti solat. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa hadis ini menjadi dalil tentang hendaklah ada keperluan untuk kita bila bab buat baik, terutamanya solat, hendaklah sentiasa kita awalkan. Kita antara orang yang cepat bersegera dalam melakukan kebaikan. Pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, walaupun kita disuruh supaya cepat dan segera dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada gopoh. Kita disuruh cepat buat benda baik. Kita disuruh jangan tangguh dalam perkara-perkara kebaikan, dakwah, ibadat, apa semua. Jangan tangguh. Bak tolong orang, bantu orang. Jangan tangguh. Tapi pada masa yang sama, Nabi kata jangan gopoh. Jangan tergesa-gesa. Isti'jal. Tak boleh. Apa dia isti'jal? Apa dia gopoh? Ni yang kita nak kena tahu, tuan-tuan. Kena beza. Kena pandai beza. Kita cepat, bagus. Tapi cepat, jangan gopoh. Kita bersegera dalam melakukan kebaikan. Bagus. Tapi bersegera tu jangan sampai tergesa-gesa. Sehingga termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Nabi. Isti'jal. Gopoh gapah. Tergesa-gesa. Tak boleh. Contoh. Dalam hadis Al-Baihaqi. Dalam Sunan Al-Kubra. Sebagaimana yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. At-ta'anni. Nabi kata, ni hadis ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi kata, at-ta'anni minallah. Berhati-hati itu daripada Allah. Wal-ajalatu minasyaitan. Manakala gopoh tergesa-gesa itu daripada syaitan. At-ta'anni, hati-hati, buat benda tu hati-hati, cermat, itu daripada Allah. Tapi tergesa-gesa itu daripada syaitan. Macam mana kita nak beza? Yang kata isti'jal, tergesa-gesa, gopoh gapah tu apa dia? Maka para ulama, dia bagi ta'arif. Apa dia pengertian tergesa-gesa? Contohnya Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Kan? Bahasa Melayu kita, tuan-tuan, bila kita kata isti'jal, tergesa-gesa, ulama kata maksud dia kita buat satu benda sebelum datang waktu yang sepatutnya. Waktu belum sampai, kita dah buat dah. Itu tergesa-gesa. Sepatutnya kita buat bila? Tapi kita mendahului masa. Maka itu tergesa-gesa. Ini ta'rif yang diberikan oleh para ulama. Contohnya Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Yang kata tergesa-gesa itu, dia kata melakukan sesuatu sebelum datang waktu yang sepatutnya. Al-Munawi kata. Apa dia? Kita buat benda sebelum sampai masa dia. Apa dia? Contohnya, ada orang kata, Ustaz mi segera. Ada tak? Ustaz mi segera. Ustaz, apa? Jadian. Dia mengaji tak habis lagi. Baru duk mengaji. Belum matang lagi ilmu dia. Gaduh, tergesa-gesa nak mengajar dekat orang. Tergesa-gesa nak buat kuliah. Dia baru nak mula mengaji. Baru pergi celup dekat pondok, baru duduk berapa minggu, terus nak jadi tok guru. Ini bahaya. Ilmu dia separuh masa. Basic knowledge dia belum dapat. Ilmu asas sebelum mengajar agama dia belum kuasai. Tiba-tiba dia nak bagi fatwa. Hak ni, tuan-tuan sekalian, menyebabkan berlakunya banyak kesilapan dalam kuliah. Orang kata ustaz mi instant mi segera.
Bukanlah kita nak ejek mana-mana ustaz, tidak tuan-tuan. Tapi sekadar contoh apa dia yang dikatakan isti'jal, tergesa-gesa. Kita kena imbang. Satu, belum jadi ustaz elok lagi, belum ngaji elok lagi, belum sempurna pengajian, dah kalut sibuk nak bagi fatwa. Itu satu. Satu lagi pula tuan-tuan, jenis lambat. Selalu lambat. Dia dah ustaz dah. Dah ada sarjana muda, dah ada masters, dah ada PhD, dah keluar universiti, dah ada diploma pendidikan, dah jadi guru agama di sekolah dan sebagainya, dah jadi pensyarah di universiti. Tapi bila orang jemput ceramah, jemput mengajar, kuliah, tak mau kongsi ilmu dia. Ni pun problem. Dua-dua ni tuan-tuan problem. Negara kita punyalah ramai ustaz. Hak keluar daripada Al-Azhar berapa ramai tuan-tuan. Dari Mesir berapa ramai setiap tahun. Hak datang dari Jordan berapa ramai. Hak datang daripada Saudi berapa ramai. Tu belum kira UKM, UIA, USIM apa semua. Berapa ramai. Cuba tuan-tuan bayang, kalau setiap graduan yang keluar daripada fakulti pengajian Islam sebagai contoh, fakulti syariah ke apakah, Quran Sunnah dan sebagainya, kalau semua ni turun dalam masyarakat, mengajar di masjid, kita tidak akan kekurangan tenaga pengajar yang berkualiti. Tapi kerana ada setengah-setengah ustaz tu dia lebih suka duduk kat rumah, tengok TV, keluar makan dengan keluarga, dia tak mau sibuk-sibuk dengan kuliah, menyebabkan akhirnya kita dalam keadaan kita ada ramai graduan dalam pengajian Islam, akhirnya yang ada tuan-tuan sekalian tak ramai mana. Dua-dua ni problem. Hak pertama, kalut nak bagi fatwa, kalut nak pergi mengajar walaupun dia belum masak ilmu dia. Hak seorang lagi pula jenis dah lulus pengajian tapi berat hati untuk menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu dengan masyarakat. Dua-dua ni problem. Maka ini contoh. Kan, kita nak bagi fatwa ke, nak cakap pasal hukum hakam agama, kita kena hati-hati. Kan, kita share ilmu bagus, bukan tak bagus. Tapi kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Begitulah juga tuan-tuan sekalian, kita tengok macam-macam lah. Baru ni keluar lagi cerita pasal basuh baju pakai mesin basuh tak bersih. Hari tu dulu dah bincang dah. Ni keluar lagi. Susah. Masyarakat kita ni tuan-tuan susah. Kan? Berpadalah dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama dalam negara yang kata basuh dengan menggunakan mesin basuh adalah bersih. Kan? Adalah bersih dan suci jikalau semua sifat-sifat najis itu hilang. Kalau semua sifat najis itu hilang, tak ada bau hancing, tak ada nampak warna najis, air najis tak ada, semua bersih elok, itu adalah bersih. Samalah juga tuan-tuan sekalian, fatwa-fatwa daripada ustaz yang tidak datang daripada Islamic finance, yang tidak mahir dalam bab muamalat, tapi nak keluar fatwa dalam bab muamalat. Ini pun pening. Nak cakap pasal cryptocurrencies, nak cakap pasal banyaklah benda-benda yang isu-isu yang kemudian ini, kan, seperti forex, online forex dan sebagainya, tapi tidak pernah bergelumang dengan bab muamalat ataupun Islamic banking finance, tapi dengan mudahnya mengeluarkan fatwa berkenaan dengan isu-isu perbankan dan keuangan Islam. Ini contoh orang yang isti'jal. Dia tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa, sedangkan benda yang dia bercakap itu dia tidak ada keahlian padanya. Tak boleh. Ataupun kan orang yang sembahyang sebelum waktu dia. Tak boleh. Kan? Ataupun orang yang melakukan sesuatu tanpa fikir panjang, tanpa memikirkan akibat, pun tak boleh. Saya selalu pesan dalam kuliah saya tuan-tuan, kita disuruh mencegah kemungkaran.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh perkara yang ma'ruf dan kamu mencegah perkara yang mungkar dan kamu beriman kepada Allah. Kita disuruh apa tuan-tuan? Suruh orang buat benda baik, larang orang daripada buat benda mungkar. Tapi dalam masyarakat kita hari ini tuan-tuan, benda mungkar yang orang buat dia jadikan sebagai bahan ketawa. Ni hari ni Dr. Afifi Al-Akiti dah keluar. Kan, dia hantar surat dan pihak istana yang terlibat juga keluarkan surat. Dia minta untuk letak jawatan dia. Dan negeri tersebut pun dah buat keluar surat bagi tahu Sultan dah terima perletakan jawatan. Saya duk tengok dalam media sosial tuan-tuan. Ada sebahagian daripada netizen ni, dia jadikan isu video tersebut sebagai bahan ketawa untuk ejek. Hak ni tuan-tuan bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tuan-tuan kena beza tu. Tuan-tuan ejek orang, pelekeh orang, mempermainkan orang, itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Memanglah kadang-kadang bila kita bercakap tentang cerita orang ada benda yang menggelikan hati, hak tu kita tak boleh elak. Ada benda yang melucukan, kita ketawa, kita senyum, yang tu kita tak boleh elak. Tapi bila kita sengaja mempermain-mainkan orang, kita ejek orang, orang tu buat satu kesalahan, kita ejek dia, kita hina dia, tuan-tuan, dah ramai dah, banyak dah salafus salih dan para ulama sekarang pun contemporary mengatakan bahawa sesiapa yang mentertawakan maksiat dan dosa orang lain, maka Allah tidak akan mematikan dia, melainkan dia diuji terlebih dahulu dengan perkara yang dia ketawakan orang tu. Tuan-tuan tengok ada orang khalwat, tuan-tuan ketawakan orang khalwat tersebut, tuan-tuan mempermainkan dia, tuan-tuan aibkan dia, maka kita takut dan bimbang kalau kita dimatikan oleh Allah Ta'ala dengan terlibat dengan jenayah yang sama. Na'udzubillah. Kita ketawakan orang yang terlibat dengan skandal, kita ejek dia, kita buka aib dia seluas-luasnya. Kita takut kalau benda yang kita ketawakan itulah kemudiannya berlaku kepada diri kita. Lain tuan-tuan, tak sama. Ketawakan dosa yang orang buat dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tak sama. Walaupun kita mungkin banyak berbeza pendapat dengan Dr. Afifi Al-Akiti, walaupun kita aliran lain, mazhab lain dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, jangan ketawakan. Bongkar jenayah untuk dicegah jenayah, itu dibenarkan. Kita tahu ada jenayah berlaku, kita tahu ada dosa berlaku, kita laporkan kepada pihak berkuasa, kita desak pihak berkuasa ambil tindakan, itu betul, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita aibkan orang tu, kita permainkan dia, kita ketawakan dia, itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kena pandai beza tuan-tuan. Takut-takut kita gopoh, kan? Kita gopoh, kita ilmu tak setara mana, kan? Ilmu tak cukup dalam bab dakwah, uslubul dakwah dan sebagainya. Kita ni mudah nak ketawakan orang, nak hina orang. Agama tuan-tuan ajar kepada kita berlaku adil walaupun kepada musuh. Berlaku adil walaupun kepada orang jahat. Kita wajib berlaku adil walaupun kepada orang bukan Islam. Wajib berlaku adil. Tidak boleh buat zalim walaupun kepada binatang sekalipun. Ini agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata yang kata isti'jal, orang yang gopoh. Apa dia? Iaitu satu orang ambil benda zahir
daripada satu benda tu zahir semata-mata dan dia hukum berdasarkan benda zahir itu, sedangkan dia tidak membuat penilaian secara berhati-hati. Dia belum buat penilaian secara berhati-hati, dia dah hukum dah. Dia tidak membuat pertimbangan yang sewajarnya dengan penuh keadilan, tapi dia dah hukum dah. Maka itu yang dikatakan isti'jal, orang yang tergesa-gesa, orang yang gopoh. Ada orang tanya saya tadi, dia kata bila Dr. Afifi Al-Akiti dia letak jawatan, adakah bermakna dia buat sungguh? Adakah video dia tu video memang dia sungguh? Saya kata, yang pertamanya, walaupun saya jumpa dia beberapa kali, saya pernah jumpa dia di England, di Oxford, di rumah dia, dia ajak saya pergi rumah dia. Saya juga pernah jumpa dia di rumah satu orang sahabat di Oxford. Saya juga pernah jumpa dia dalam majlis anjuran satu bank terkemuka di ibu negara. Saya kata kalau tengok video tu saya tak boleh nak pasti. Saya sendiri tak boleh nak pasti dia ke bukan. Jadi kenapa dia letak jawatan kalau dia tak salah? Jadi saya jawab kepada hamba Allah tu, saya kata bila satu orang tu dia letak jawatan kerana sesuatu isu, memang ada dua kemungkinan. Sama ada dia betul buat, memang dia sungguh, ataupun bukan dia. Hamba Allah tu tanya saya balik, kalau bukan dia, pasal apa dia nak letak jawatan? Kalau bukan dia, pasal apa dia nak letak jawatan? Saya kata dekat hamba Allah tu, saya kata, cuba tengok isu tu berlaku macam mana. Lepas keluar video tu, kan keluar macam-macam maklumat kan. Lepas tu keluar IC pula. Dengan nama dia apa semua. Dipertikaikan nama ayah dia tak ada dan sebagainya. Agak-agaklah benda macam ni kalau berlaku kepada kita, apa tindakan kita? Saya kata dekat hamba Allah tu, saya kata, sama ada dia buat sungguh, menyebabkan dia terpaksa letak jawatan, ataupun dia tak buat, tapi dia melihat bahawa ada gerakan untuk mengaibkan dia, ada gerakan untuk menjatuhkan dia, maka dia rasa adalah lebih baik dia letakkan jawatan sebelum benda tu lebih besar, memberi kesan kepada pelbagai pihak, termasuk kepada istana. Saya pun bagi contoh pengalaman saya sebagai lawyer. Saya bagi contoh pengalaman saya sebagai lawyer. Tuan-tuan, biasanya orang yang saman di mahkamah, katalah satu orang isteri, dia saman suami dia. Pasal anak ke, pasal cerai ke, pasal apa-apalah tentang keluarga mereka. Biasanya kerana isteri tadi dianiaya, betul tak? Kerana ada hak dia yang dia tak dapat, menyebabkan dia saman suami dia. Tapi tuan-tuan percaya ataupun tidak, ada isteri yang tak sanggup untuk saman suami dia bila dia mengetahui panjangnya perjalanan kes mahkamah. Dia tak sanggup nak ulang-alik ke mahkamah, nak kena ambil cuti dengan company dia. Tak sanggup nak ulang-alik ke mahkamah kerana perbelanjaan yang terpaksa dia keluarkan. Dia terpaksa hentikan tindakan di mahkamah kerana media yang cover berita tersebut dan sebagainya. Bukan kerana dia tak boleh menang kes itu, tapi dia tidak ada pilihan kerana ada beberapa faktor lain yang terpaksa diambil kira. Sebab tu kita, tuan-tuan, dalam bab orang tu salah ataupun tidak, kita kena hati-hati. Hatta dia musuh kita sekalipun, kita perlu didik diri kita supaya hati-hati. Sebab apa, tuan-tuan? Kita bimbang ujian daripada Allah Ta'ala ini, kita gagal melepasinya. Perangai orang kita, tuan-tuan, dia tergesa-gesa dalam berbalah, dia melampau dalam berbalah. Saya bagi contoh, suami isteri bergaduh.
Patutnya biarlah suami isteri sahaja bergaduh. Ni tak, setengah orang dia tarik mak dia sekali bergaduh, dia tarik ayah dia sekali bergaduh, dengan pak menakan, anak menakan, semua habis satu family bergaduh dengan family belah sana. Hak patutnya bergaduh hanya suami dengan isteri, tapi ada orang dia melampau-lampau dalam perbalahan. Saya baik dengan Tuan Syidi kita, tapi saya bermusuh dengan Tuan Rosman kita. Bergaduh dengan Tuan Rosman. Orang yang jenis melampau tuan-tuan, dia tak boleh tengok kawan dia pergi jumpa kawan tu. Dia nak kawan dia bergaduh juga dengan orang dia bergaduh. Sepatutnya kita bergaduh 2 orang cukup lah. Kenapa kita nak melibatkan semua orang? Siapa yang pergi berkawan baik dengan kawan tu, itu juga akan jadi musuh kita. Kawan kepada musuh, itu juga musuh. Ini perangai orang kita. Sebab tu kita kena berlaku adil, tuan-tuan. Berlaku adil. Walaupun terhadap musuh kita, terhadap orang yang kita benci, kepada orang yang banyak melakukan kesalahan sekalipun, kita wajib berlaku adil. Ini semua proses ujian daripada Allah. Penjenayah, tuan-tuan, dia penjenayah, masuk hospital, doktor kena rawat dia. Ke tuan-tuan tengok doktor biar dia mati? Ada? Tak ada. Doktor terpaksa rawat dia walaupun dia penjenayah sekalipun. Gari, tuan-tuan, ikat dekat besi katil tu. Dia penjenayah, takut dia lari. Tapi sebab dia sakit, kena rawat juga. Sebab dia manusia. Yang ni kita kena tahu. Sebab tu bila kita ada isu apa-apa, tuan-tuan, bagilah pertimbangan yang adil. Supaya kita tidak silap. Supaya kita tidak gagal dalam ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia contoh lagi, tuan-tuan? Cepat mengkafirkan orang. Cepat tergesa-gesa dalam menyesatkan orang. Keluar je perkataan, Wahabi tu. Cepat. Pantangan silap lagi. Allah semua Wahabi. Hak tak serupa dengan dia, semua Wahabi. Ini problem. Kenapa kita suka label orang? Kenapa kita suka bagi gelaran buruk kepada orang? Ini tak betul. Orang tu kafir, orang ni kafir. Cepat mengkafirkan orang. Kadang-kadang penyokong parti politik, sebab berbeza parti politik, itu kafir. Ini problem, tuan-tuan. Sebab tu kita boleh dengar ada penceramah kata tanam jirat Cina lah apa semua. Pasal apa? Dia tergesa-gesa. Lidah dia, bibir dia cepat dalam menyesatkan orang, dalam mengeluarkan orang daripada agama. Ini bahaya. Kita tak boleh kan tergesa-gesa dalam memberi gelaran kepada manusia. Berbeza pendapat benda biasa. Berbeza pendapat satu benda biasa, tuan-tuan sekalian. Ataupun kita tergesa-gesa dalam menjadi murid kepada guru-guru tertentu. Kita nak pilih guru, kita nak mengaji ni tuan-tuan, kena pilih guru. Ilmu dia macam mana, akhlak dia macam mana, peribadi. Bukan semua guru kita boleh belajar, bukan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada guru yang mana dia tidak berhati-hati dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Maka bila kita mengaji dengan dia, kita akan mengaji ilmu yang salah. Ini bahaya. Itu antara perkara yang kita diajarkan oleh agama untuk memastikan supaya kita tidak terkeluar kan daripada akhlak yang baik. Satu ketika tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam describe, menghuraikan sifat yang baik yang ada pada satu sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata, inna fik, Nabi kata, sesungguhnya pada diri kamu ni ada 2 benda. Ada 2 benda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 2 benda tu yang disukai oleh Allah Ta'ala yang ada pada sahabat ni? Nabi kata, al-hilm wal-anah. Ada 2 benda. Al-hilm wal-anah. Al-hilm
kita boleh kata lembut, tenang. Kan? Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata al-hilm, yang kata sifat al-hilm adalah kemampuan seseorang untuk kontrol diri dia. Dia dapat kontrol diri dia. Sewaktu dia datang kemarahan, dia boleh kontrol diri dia. Manakala al-anah adalah dia very careful, dia sangat cermat, sangat hati-hati, dalam tindakan dia, dan dia tidak gopoh, dia tidak tergesa-gesa, dan dia tidak cepat. Ada isu apa-apa, dia tidak cepat. Dia sangat tenang. Dia boleh kontrol diri dia. Dan dia tidak cepat dalam jump to the conclusion, cepat buat kesimpulan. Tidak. Setengah orang ada apa aja dia nak nombor satu. Dia nak jadi orang nombor satu, ulas sesuatu isu. Bahaya. Lebih baik kita lambat dalam mengulas sesuatu isu, kumpul dulu maklumat, tengok pandangan orang yang lebih pakar macam mana, orang yang lebih mengetahui, baru kita ulas. Itu lebih baik. Bukannya sentiasa nak jadi juara, champion dalam setiap isu yang berlaku dalam negara. Jangan. Bahaya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah dia Riyadhus Salihin, dia kata hak sepatutnya dia berhati-hati dan dia teliti dahulu bila ada apa-apa benda yang dia nampak yang berlaku di hadapan dia dan sebagainya. Itu perkara yang sepatutnya kan dilakukan oleh orang yang mementingkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, kita sebagai seorang yang diperintahkan supaya dalam kehidupan kita ni kita kena rajin berusaha kan. Walaupun kita nak jadi orang yang tenang dan sebagainya, tapi kita jangan malas. Tenang tapi jangan jadi pemalas. Kita tidak tergesa-gesa, kita tidak gopoh. Kita tenang tapi jangan jadi pemalas. Sebagaimana dalam banyak keadaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada manusia ni bila dia terlalu bersemangat, bila dia banyak sangat buat benda-benda yang baik, dibimbangi, tiba-tiba dia jadi malas untuk meneruskan kebaikan yang dia buat selama ni. Ada orang dia semayang je, qiyamul lail bangun semayang banyak, ada kuliah, pantang dengan kuliah kat mana semua dia pergi, dia pulun sungguh-sungguh. Akhirnya dia penat, dia letih, dia exhausted. Lepas tu tak pi dah, tak nampak dah muka dia dekat masjid, dekat kuliah tak nampak dah, sembahyang berjemaah tak ada dah. Pasal apa? Dia dah exhausted. Hak ni pun tak mau. Sebab tu agama mengajar kepada kita, walaupun kita disuruh bersegera, fastabiqul khairat, berlumba-lumba, buat dah benda-benda baik, tapi kena tenang. Jangan gopoh, tapi jangan sampai jadi pemalas, exhausted. Tak larat dah nak pergi mengaji, duduk kat rumah tengok TV. Tak larat dah nak semayang dekat masjid, sebab dah setahun lebih duduk ulang-alik semayang kat masjid. Last sekali tak larat dah. Kita kena tengok kan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, sidang hadirin mukminin, kita tengok bagaimana ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahawa wujudnya sifat malas dalam ibadat yang berpunca daripada sikap melampau, berlebihan dalam ibadat. Bila melampau, banyak sangat buat ibadat, sedangkan tubuh tak mampu, akhirnya dia datang rasa malas, tak membuat dah. Contoh, tuan-tuan sekalian, ada satu hadis, ada satu riwayat
Ada satu riwayat. Riwayat ni tuan-tuan dia riwayat mursal. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Tapi bolehlah kita teliti riwayat ni. Iaitu riwayat pada Ja'dah bin Hubairah. Dia kata bahawa diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu orang bekas hamba abdi milik Bani Abdul Muttalib. Dia ni macam mana? Dia semayang, dia qiyam, semayang malam. Dia punya rajin ni tuan-tuan, dia tidak tidur. Dia punya rajin tu sampai tidak tidur. Nabi semayang malam tidur. Nabi sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia di sisi Allah, semayang malam tidur. Tapi ada orang ni tuan-tuan, bekas hamba abdi ni, dia punya rajin, dia semayang malam, dia tidak tidur. Ni kata berlebihan ni, melampau. Rajin yang terlampau. Dan dia puasa. Dia punya puasa tu setiap hari. Setiap hari. Tak ada hari yang dia tak puasa, yang tak puasa. Puasa je. Hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa, tulak puasa. Puasa je setiap hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia. Nabi kata, ana usalli wa anamu wa asumu wa aftir. Nabi kata, aku sendiri semayang, tapi aku tidur. Nabi kata, aku puasa, tapi ada hari aku tak puasa. Nabi tuan-tuan, hak paling bertakwa, tak ada orang lain yang lebih takwa daripada Nabi. Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Ada hari Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Tapi cerita bekas hamba ni tuan-tuan, dia puasa je. Dan Nabi kata, ingatlah, setiap amalan itu pasti ada masa semangat dia. Nabi kata, dalam riwayat mursal ni lah. Setiap masa tu, setiap ibadat tu, dia ada masa semangat. Masa kita rajin tu. Oh, mengaji, pantang dengar ada kuliah kat mana, pergi semua. Dia datang rajin tu. Semayang, awal waktu datang. Ada orang nak sedekah, apa sumbangan. Oh, bagi, semangat ni. Setiap benda semangat. Nabi kata, setiap amalan itu pasti ada masa, ada semangat tinggi tu, semangat kuat. Dan setiap masa semangat itu, Nabi kata, pasti ada masa dia malas. Masa rajin sungguh-sungguh. Tapi time malas, berdiri pun kita nampak dah tak larat, malas. Maka Nabi kata apa? Barang siapa yang malas dia tu, masa datang malas, masih dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada dalam petunjuk. Tetapi sesiapa yang keluar dari petunjuk itu, sungguh dia telah menyimpang. Maknanya Nabi pun dalam riwayat ni tuan-tuan, dia kata, biasalah kan, masa rajin-rajin, masa malas-malas gitu, kita semayang bukan khusyuk sentiasa. Ada masa kita tak berapa khusyuk, ada masa ada benda yang ganggu kepala kita masa kita semayang. Itu benda biasa dalam kehidupan kita. Maka ini antara perkara yang diperingatkan oleh para ulama kepada kita tentang hal seperti ini. Dan ada satu hadis yang lain yang lebih kurang sama, tapi dia cerita ada beza sedikit tuan-tuan sekalian. Dan hadis ni sahih. Sahih sebagaimana yang disebut oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Kan, pasal ada satu nama Abdullah bin Amr, yang mana dia ni kahwin dengan perempuan daripada Quraisy. Tapi dia tidak bersama dengan perempuan ni pasal apa? Sebab dia puasa, dia semayang malam. Dan benda diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata dekat dia, berpuasalah pada setiap bulan selama 3 hari. Nabi dah dia duk puasa je, Nabi pesan kat dia. Dah isteri pun dia tak sentuh. Pasal apa? Puasa je. Nabi kata sebulan tu 3 hari pun cukup dah puasa.
Sebulan tu 29 hari, 30 hari tu, 3 hari pun cukup dah Nabi kata. Lepas tu dia kata apa? Aku mampu lebih daripada tu. Dia nak lebih lagi. Padahal Nabi katakan dia 3 hari cukup dah. Dia kata aku mampu lebih daripada itu. Lalu Nabi kata, dah macam tu, tak apalah. Puasa 1 hari, esok tak puasa. Lusa puasa, tulak tak puasa. Selang-seli, selang-seli. Lepas tu Nabi kata kat dia, Quran tu, baca Quran, khatamkan Quran sebulan sekali. Sebulan sekali. Dia kata dia mampu lebih daripada tu. Oh, dia punya semangat ni. Dia mampu lebih daripada itu. Lalu Nabi kata, kalau macam tu khatam Quran setiap 15 hari. Mana sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Dia kata aku mampu lebih daripada tu. Dia punya semangat. Aku mampu lebih daripada tu. Lepas tu Nabi kata dia khatamkan Quran setiap 7 hari. Lepas tu dia kata, dia kata mampu juga. Lebih apa ni, tak sampai 7 hari dia boleh khatamkan Quran. Lepas tu Nabi kata khatamkan setiap 3 hari. Dia punya nak ni Nabi kata tak apalah, lagi cepat. Sampai Nabi kata 3 hari. Tak apa, khatam Quran 3 hari. Lepas tu Nabi pesan dekat dia. Apa Nabi pesan? Nabi kata ingatlah, setiap amalan tu ada masa rajin tu. Setiap amalan ni dia ada masa kita rajin sungguh-sungguh, semangat ni. Baca Quran, oh seronok baca Quran ni. Rasa nak perhabis. Semayang, oh seronok semayang ni. Zikir, oh seronok zikir ni. Dia ada masa dia macam tu. Lepas tu Nabi kata, siapa yang semangat dia dalam lingkungan ajaranku, maka sungguhlah dia beruntung. Tetapi siapa yang jadi malas, dia jadi exhausted, dah tak larat dah, sehingga terkeluar daripada ajaranku, maka dia jadi binasa. Dia rosak. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kesimpulan kita malam ni, kita nak buat apa pun, berpadalah dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu cerita dekat tuan-tuan, bila orang tu cerita petua zikir ni puluh ribu, ratus ribu, saya dengar pun rasa pelik dah. Tuan-tuan tengoklah susunan zikir-zikir, contohnya yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Azkar tu. Setengah masjid jadikan kitab Al-Azkar susunan Imam Nawawi tu sebagai bahan kuliah. Cuba tuan-tuan tengok zikir tu ada tak macam tu? Puluh ribu, ratus ribu. Oh, tak ada. Imam Nawawi dalam Al-Azkar, tuan-tuan sekalian, ringkas je. Ada zikir baca sekali, ada zikir baca 3 kali, ada zikir baca 10 kali. Istighfar 100 kali. Tapi kita tengok ada setengah-setengah kumpulan ni, oh dia tunjuk, ni puluh ribu, yang ni ratus ribu. Oh, kita bimbang. Bukan kata kita nak larang orang daripada memperbanyakkan zikir. Memperbanyakkan zikir itu bagus. Tapi Nabi peringatkan kepada kita, jangan terlampau rajin sangat. Bila kita terlampau rajin sangat, kita jadi berlebih-lebihan dalam ibadat. Bila kita jadi berlebih-lebihan dalam ibadat, hak kita bimbang sampai satu masa, kita dah tak larat, dia datang jadi malas, akhirnya kita dah tak mau dah, tak suka dah, bosan dengan ibadat kepada Allah. Bila sampai masa tu tuan-tuan, maka terkeluarlah orang itu daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita cuba praktikkan ini masih dalam ruang lingkup sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.